Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 8. Bahrul Mazi jilid 8. Kita sampai pada muka surat 175. Bahrul Mazi jilid 8, muka surat 175. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tanggungjawab isteri terhadap suami. Baik, kata dia masalah. Isteri itu adakah disuruh syarak kasih kepada suami dan ikhlaskan dia kepada suami? Tajuk kita nak baca malam ni, adakah isteri itu disuruh oleh Allah supaya sayang pada suami dia, supaya ikhlas pada suami dia? Adakah isteri disuruh begitu? Kata dia, wahai saudaraku, dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita tahu bahawa disuruh syarak akan isteri itu kasih kepada suami dan ikhlas kepadanya. Duduk mengaji di Masjid Kelang Lama ni dah berapa tahun dah. Kita mula mengaji kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis ni dah berapa tahun dulu dah. Tak ada lain yang kita baca di dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis ni melainkan nak bagi tahu bahawa isteri kena taat pada suami, melainkan nak bagi tahu bahawa suami kena bertanggungjawab pada isteri, melainkan nak bagi tahu bahawa keluarga kalau dibina di atas asas yang disuruh oleh agama, bahagia keluarga tu. Yang tu aja yang kita baca bertahun dah. Jadi faham sangatlah kita bahawa sesungguhnya isteri disuruh sayang suami dia. Tidak boleh berbelah bagi. Sayang kepada suami dia tidak boleh belah bagi. Tak boleh sayang suami dan sayang bos pejabat dia. Tak boleh. Dia kena sayang suami dia, dan sayang dia pada suami itu sayang yang penuh ikhlas. Bukan sayang yang dibuat-buat, bukan sayang yang sengaja ditunjuk-tunjuk, tetapi sayang itu sayang ikhlas. Dengan sebab beberapa kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala pada laki-laki. Kita dah baca dalam bab dulu apa kelebihan yang Allah bagi pada orang laki-laki ni. Dan sekiranya tidak dengan suami, tidak sempurnalah kehidupannya. Dia kata orang perempuan ni kalau tak ada suami, bukan tak boleh hidup, tapi tak sempurna. Orang perempuan kalau tak ada suami, hidup dia ada benda tak cukup. Sama ada tak ada suami kerana tak kahwin, ataupun tak ada suami kerana suami meninggal, ataupun tak ada suami kerana suami bercerai. Pokok pangkalnya, orang perempuan yang tidak ada suami, hidup dia tak sempurna. Susah dia. Dengan anak 3 orang, dengan anak 5 orang, dengan anak 7 orang, suami tak ada, Allahu Akbar, susah. Demikianlah kata syarak kepada kita semua. Dan beberapa budi suami yang tiada terbalas, sehingga jikalau isteri tunduk berkhidmat kepada suami itu daripada memelihara busuk hancingnya, maka tidaklah juga budinya menyamai budi suaminya. Kalau isteri ni khidmat dekat suami ni, habis punya khidmat lah. Suami ni umur dah lanjut, dah sampai 80, dah sampai 85 dah, bila mai demam, kencing buh kain, kencing buh atas tilam, isteri taat pada suami.
Tinggal dua-dua orang tua. Suami tua, isteri pun tua. Suami sakit. Bini ni lah papah suami nak bawa pergi bilik ayah tu, rebah-rebah dua-dua orang. Begitu punya khidmat dia pada suami. Agama kata dia belum lagi dapat menebus kebaikan suami buat pada dia. Lebih-lebih lagi bagi isteri yang tidak kerja. Lebih-lebih lagi bagi isteri yang tidak kerja, semata-mata mengharap titik peluh suami kerja, bawa balik duit yang menjadi rezeki makan minum mereka satu keluarga. Lebih-lebih lagi dia kena khidmat dekat suami dia dengan penuh ikhlas. Dengan kerana itu, maka hendaklah benar isteri itu tunduk, taatkan dan kasih serta cukup ikhlas kepadanya. Menyedari hakikat itulah, maka isteri ini kena ikhlas sungguh dengan suami dia. Ikhlas sungguh, dia tak kerja, suami kerja. Duit kerja suami, itulah bawa balik makan minum. Duit kerja suami, itulah dia ambil sikit hantar dekat mak pak dia di kampung. Duit kerja suami itulah semua dia nak buat. Dia nak buat apa pun, nak beli barang perhiasan, barang kemas dia, semua pakai duit suami dia. Lebih-lebih lagi lah dia kena kenang jasa suami pada dia. Begitu. Dan datang satu riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, atat fatatun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inni fatatun akhtabu fa akrahu at-tazwij. Fama haqqu az-zawji 'ala al-mar'ah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana min fawqihi ila qadamihi sadidun falahisathu ma addat syukrah. Qalat afala atazawwaju? Qala bala tazawwaji fa innahu khairun. Maksudnya, telah datang seorang perempuan muda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya hamba adalah satu orang perempuan yang banyak orang suka kahwin dengan hamba. Itu dia. Mai satu perempuan muda, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, inni fatatun akhtabu. Akhtabu maknanya orang suka meminang itu. Akhtabu daripada perkataan khitbah. Kan? Kita orang kampung ni selalu kata ketebah. Kan? Dia kata, budak-budak tu tengok duk berjalan sekali tu ketebah tak lagi? Gitu. Ketebah. Bukan ketebah. Kalau khitbah, makna dia meminang. Bukan makna dia menikah. Tu yang duk kata ketebah tak lagi tu tak betul. Mau tanya, mau kata akad nikah tak lagi. Akad, bukan angkat. Salah lagi yang tu pun. Saya hari itu menikah, dia buat angkat nikah di masjid. Bukan angkat. Akad. Akad. Ain qaf dal. Akad. Aqdun nikah. Akad. Baik, perempuan ni dia mai jumpa Nabi, dia kata, inni fatah. Sesungguhnya aku ni budak perempuan, akhtabu. Orang suka nak meminang aku. Banyak dah orang masuk mai. Engineer Petronas masuk, doktor masuk, postman masuk, macam-macam dah orang pakat masuk minang ke dia ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku ni satu perempuan, banyak orang suka nak kahwin dengan aku. Tetapi, aku benci kahwin. Olak dah. Dia pergi habaq kat Nabi, dia kata, aku ni orang cukup ramai berkenan. Tapi masalahnya, aku ni tak suka kahwin. Aku suka hidup single mingle. Budak-budak muda lah punya bahasa. Single mingle, dia kata. Dia kata, aku suka hidup lagu ni lah. Lagu tak ada keluarga, tak ada lelaki, senang. Tak ada siapa nak kawal aku, tak ada siapa nak kontrol aku. Aku nak pergi pasar malam boleh, aku nak pergi umrah sampai setahun 2 kali boleh, aku nak buat apa pun boleh, senang, dia kata. Jadi aku ni jenis perempuan yang tak apa suka nak kahwin. Maka ya Rasulullah, berilah hamba pengetahuan, apalah yang mustahak bagi suami atas isterinya.
Dia kata, oleh itu ya Rasulullah, tolong cerita dekat aku, kalaulah aku menikah, apa tanggungjawab aku sebagai isteri ini kepada suami aku? Adakah apa-apa perkara yang termesti atas isteri bagi suaminya ataupun tidak? Dia tanya Nabi, adakah satu orang perempuan bila menikah dengan satu orang laki-laki, satu orang perempuan apabila jadi isteri, adakah dia terpaksa melakukan beberapa perkara? Adakah ada benda-benda yang mesti dilakukan? Maka jawab Nabi SAW, jikalau sekiranya adalah bagi suami itu daripada pucuk kepalanya sampai ujung kakinya menanah, maka dijilat oleh isterinya akan dia. Tidak lagi berbayar budinya, yakni budi laki-laki itu besar amat ke atas isterinya jika disempurnakannya. Nabi pula pergi jawab lagu tu ke dia. Nabi kata, tanggungjawab ni aku tak tahu nak habang besar mana. Cuma cerita dia lagu ni. Kalaulah kata hang menikah, boleh pula suami jenis kudir daripada kepala sampai ke kaki. Nanah duk meleleh daripada kepala sampai ke kaki. Laki ni. Dah hampir jilat nanah tu. Daripada pucuk kepala sampai ujung kaki. Jilat nanah sampai habis semua. Tindakan kamu menjilat nanah itu tidak boleh menebus kebaikan suami pada kamu. Nabi pergi jawab lagu tu pula. Kata dia, sekiranya isterinya hendak menyamai budi suami itu pada balasannya itu, maka tidak terbalas dan tidak menyamai. Jikalau dikatakan sehabis-habis isteri itu berkhidmat kepada suaminya dan taatkan dia sekalipun. Tak boleh. Cerita dia, hang tak boleh nak tebus segala kebaikan yang suami buat dekat hang. Itulah yang dikatakan isteri. Itu dia. Nampak tak? Susah banyak orang perempuan jadi isteri ni, susah. Kan? Tak lagu kita duk ingat. Kita duk ingat senang. Rupa-rupanya susah jadi suami. Tak saat dah nak keluar mai dah petang. Tak saat ni, cek tengok pesanan suara telefon tu, bunyi satu pesanan suara. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya panggil daripada sekian-sekian tempat. Kalau boleh minta Ustaz telefon saya nah. Kalau boleh dia kata Ustaz telefon lepas maghrib, tidak pun lepas Isyak. Lepas Isyak tu Ustaz telefon terus. Tapi kalau sekiranya Ustaz dengar suara orang lelaki-lelaki, Ustaz letak bang. Kita pun muskil. Hadhihi muskilah kabirah. Kita pun naik muskil juga. Apa kena dengan Tok Syekh perempuan ni? Kan? Minta Ustaz telefon kat dia balik, nombor telefon sekian-sekian, telefon lepas maghrib. Ataupun lepas Aisyah tu, awal-awal lepas Aisyah tu telefon. Tapi, kalau Ustaz telefon, angkat tu suara lelaki-lelaki, Ustaz letak balik. Tak tahu apa dia, saya pun tak tahu. Saya pun kira tak telefon lah, senang. Dah. Cerita dia lagu tu. Lagu tu isteri dia ada dalam rumah tangga hari ni, dan kita pun tak nak menyebelahi suami dia. Mungkin suami dia pun satu masalah besar juga dalam rumah tangga tu. Sampai begitu jadi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apabila didengar oleh perempuan itu akan sabda Nabi SAW yang demikian, maka ia pun lalu berkata, adakah hamba kahwin ya Rasulullah? Dia dengar Nabi kata, kalau laki hang berkudir daripada kepala sampai kaki, hang jilat sampai habis nanah tu, hang masih lagi belum boleh lawan segala kebaikan yang suami buat dekat hang. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau lagu tu perlukah saya kahwin? Kalau lagu tu punya teruk tanggungjawab isteri, perlukah saya ni kahwin? Tidak hamba mau berkahwin kalau begitu. Dia kata kalau macam tu, nampak saya tak kahwin dah. Sabda Nabi SAW, bahkan jangan begitu. Hendaklah engkau kahwin. Kerana berkahwin itu ada kebajikan padanya. Itu dia. Nabi kata jangan buat lagu tu. Tang kahwin, kahwin. Nabi kata. Pasal apa? Pasal kahwin ni ada banyak kebaikan padanya. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Tazawwaji, hendaklah kamu berkahwin. Fa innahu khair, maka sesungguhnya pada kahwin itu banyak kebaikannya. Orang perempuan ni bila dah kahwin, senang aja masuk surga. Dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Surga Allah esok ni ada 7 pintu, setengah riwayat kata. Dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Dengan syarat
dia jadi isteri yang salihah. Dia taat kepada suami dia dan dia didik anak-anak suami dia di dalam rumah tangga dia. Kalau dia boleh buat semua benda ni, selain daripada dia taat kepada Allah dan Rasul, dia dijanjikan masuk syurga dan dia boleh pilih pintu mana juga untuk dia masuk. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manakala engkau ketahui yang demikian sabda Nabi SAW itu, wahai perempuan-perempuan, maka janganlah kamu ringan-ringankan soal taat kepada suami. Kerana dengan taat kamu kepada suami, dengan sebab menjunjung suruh syarak itu, maka berkatlah kehidupan kamu laki isteri. Ini pesan daripada penulis kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia pesan. Dia kata, wahai orang perempuan, setelah kamu mengaji agama, setelah kamu faham apa perintah agama, maka janganlah kamu buat ringan-ringan tanggungjawab kamu sebagai isteri terhadap suami kamu. Maka hendaklah kamu buat elok-elok lagu yang agama suruh, insya-Allah kamu dapat berkah, rumah tangga kamu dapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi haqqil mar'ah ala zawjiha. Yang ni jaga orang lelaki tolong perkemas serban. Dia nak singgah mai kat kita dah. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hak perempuan atas suami. Maksudnya tanggungjawab suami. Kalau tuan-tuan bilang muka surat ada sebelah kiri kita hak tak baca lagi ni, saya ingat ada 12 ke apa berapa muka surat ke. Kira berasan mai puasa pula lah baru habis. Tanggungjawab laki terhadap bini pula. Kan? Baik, dia kata, ketahuilah saudaraku, telah lalu di dalam beberapa masalah dahulu tadi akan hak suami ke atas isteri. Dia kata kita baru saja habis baca tentang tanggungjawab isteri. Dia kata maka pada bab ini menyebutkan hak perempuan ke atas suami. Ni nak baca pula tentang tanggungjawab suami pula kepada isteri dia bagaimana. Kata dia, sebenarnya saudaraku, perempuan dijadikan Allah taulan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Tengok starting kitab. Okay? Dia kata ketahuilah, orang perempuan ni bukan kulikang kita. Orang perempuan ni bukan hamba abdi kita. Orang perempuan ni bukan hamba suruhan kita. Orang perempuan ni bukan orang gaji kita. Tapi orang perempuan ni adalah taulan. Adalah sahabat baik kita yang juga saudara yang rapat dengan kita. Tu bini kita tu. Setengah orang, subhanallah, dia tak layan bini dia langsung. Tak bagi muka langsung. Saya biasa kenal satu orang kaya. Sampai anak dia nak ambil kesempatan. Anak pun besar dah. Ambil kesempatan. Bila tengok kita habis bercakap dengan ayah dia naik kereta balik, anak dia pun main kat kita. Dia kata, ustaz, minta maaf nak ambil masa ustaz sikit aja. Ni pasal ayah saya ni. Ayah saya memang kaya, dia kata. Kaya sungguh ustaz. Melancong ni tak tahulah berapa hari sekali pergi melancong. Habis dah dunia ni, ustaz sebutlah mana pun dia dah pergi dah. Hong Kong dah pergi dah. Taiwan dah pergi dah. Abanglah dunia mana pun, tambah Phuket banyak kali pergi dah. Kan? Yang kata ayah saya ni. Umrah tiap-tiap tahun. Haji pun balas 3 kali dah. Tu yang kata ayah saya. Saya tak kisah dia ada duit banyak, dia bagi kami semua tumpang nikmat duit banyak dia, itu saya tak kisah. Cuma yang saya sedih, mak saya jadi kain buruk aja di rumah. Lagu tu apa dah? Anak dia hak sulung main mengadu. Dia kata mak saya ni jadi kain buruk aja di rumah. Habuan dia lap kaki bila balik aja. Dia pi mana dunia pun tak pernah teringat nak bawa bini dia pi. Umrah yang pi tiap-tiap tahun tu sekali pun tak pernah bawa mak saya pi. Haji aja dia bawa mak pi sekali. Dia kata sekali itulah orang tua tu rasa duit dia pi makan angin di luar, pi buat ibadat haji. Sambil naik kapal terbang boleh duduk tengok awan sekali itulah. Balik-balik tu kain buruk di rumah. Angin ni satu badan. Mak ni sehingga tak boleh sebut apa. Sebut jangkah piu-piu dalam rumah. Kesian dia kata kadang-kadang kami ni duk ada di rumah tengok mak duk kena jerkah ni berasa belah ni tak tahu nak abang dah. Kesianlah yang kaya tu suami, isteri tak tumpang nikmat kekayaan suami. Nah, kita bila dengar boleh dengar lah. Habis kita tanya dia, anta nak suruh anak buat apa?
Tak ada apa ustaz. Dia kata, pasal ayah kami ni baik dengan ustaz, mintalah ustaz carilah. Kok mana ada ruang ustaz tolonglah. Bukan abang direct dekat dia. Kalau ustaz abang direct dia cari kami. Ustaz carilah kok mana pun atas bijak ustaz lah. Dia kata carilah kok mana pun bagi dia ni retilah. Kata mak tu orang kuat dalam hidup dia. Bagi dia appreciate mak tu. Bagi dia reti nilai pengorbanan mak dekat dia. Lama dah mak duk korban kat dia. Faham lah. Mesej tu kita pun dapat, tak apalah. Nantilah kita tengok celah-celah macam mana. Bukan senang. Nak ubah sikap yang dia dah bina sekian lama dalam hidup dia. Nah, orang macam ni adalah orang yang tidak jadikan isteri sebagai taulan dalam hidup dia. Nah, isteri hidup sehari-hari makan hati. Ulam jantung. Semata-mata menjadi khadam dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dia. Nah, baik. Dia kata maka sayogialah bagi suami itu ambil timbang rasa ke atas taulan yang lemah lembut itu. Nasihat tu, nasihat. Maka hendaklah suami ambil timbang rasa bagi banyak dengan isteri ni. Bertimbang rasa. Kesian ke dia? Dialah orang yang duk khidmat dekat kita selama ni, dekat anak-anak kita, kain baju rumah tangga kita, semua dia yang duk kelola semua. Ambil ingat benda-benda ni. Dan biarlah berpengasihan ke atas mereka itu. Biarlah kita sebagai suami ni ada rasa kasih pada dia. Ada rasa kesian pada dia. Kasih campur dengan kesian. Bukan kasih semata-mata kasih sayang ke dia. Tetapi masuk dengan kesian sekali ke dia. Begitu. Istimewa pula telah dijadikan Allah Ta'ala mereka itu sebagai tawanan orang laki-laki. Yakni sebagai tiada mempunyai kemerdekaan yang cukup sebagai laki-laki yang merdeka. Orang perempuan ni bila menikah aja dia jadi awanun. Kita ingat balik dalam khutbah wida' Nabi SAW ketika mengerjakan haji. Nabi bagi satu khutbah, dia panggil khutbah wida', khutbah penghabisan, khutbah perpisahan. Nabi bangkit berdiri. Ketika Nabi mengerjakan haji itu, Nabi bangkit berdiri. Nabi bagi khutbah dekat sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat ni bila dengar khutbah Nabi ni, terasa dalam hati mereka. Terasa sangat-sangat. Nabi ni lagu duk habang, lagu nak tinggal kita. Begitu. Sahabat ni lama dah duduk hidup bangun sekali dengan Nabi. Susah senang sekali dengan Nabi. Faham sangat dah hati budi Nabi. Faham sangat dah apa kehendak Nabi. Sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi bagi khutbah wida', mereka dengar tu mereka faham. Nabi ni seolah-olah sedang memberi satu pesan. Yang pesan tu pesan orang nak tinggal lama. Begitu. Di antara pesan Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata ayyuhan nas. Nabi kata qu anfusakum wa ahlikum nara wa 'allimuhum wa addibuhum fa innahum 'indakum awanun wa amanah. Nabi bangkit berdiri, Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Nabi pesan. Wa'allimuhum, ajak mereka. Kamu ada isteri, ajak isteri kamu bagi dia reti agama. Kamu ada anak, ajak anak kamu supaya dia reti agama. Wa'addibuhum, berikan didikan adab pada mereka. Kamu ada isteri, bagi isteri kamu reti adab Islam. Kamu ada anak, bagi anak kamu reti adab dan akhlak Islam. Pasal apa? Nabi kata fa innahum 'indakum awanun wa amanah. Nabi kata maka sesungguhnya isteri dan anak-anak kamu itu mereka adalah awanun, adalah orang tawanan kamu. Wa amanah, dan mereka amanah yang Allah bagi pada kamu. Itu dia. Orang perempuan dia tak macam kita. Kita setelah berumah tangga kita boleh pergi mana kita nak pergi. Kita tak abang kat dia pun tak jadi dosa. Isteri kata abang, saya nak pergi market, saya nak beli ikan. Kita kata pergi. Pergi, pukul 5 petang ni baru balik. Hai, mula kita capang telinga. Kan, pergi ronda satu market cari, tanya habis satu market tu sampai kawal duk
Ada simpan barang pun kita tanya lagi. Nampak tak apa semua lagu tu lagu ni? Balik ke rumah dah duk berangin satu macam dah. Telinga pun pakai sepek nak galas, tak ada telinga dah. Hilang dah telinga-telinga pun duk geram tunggu. Balik ni dia boleh sakit dengan aku. Sampai-sampai tanya hampir mana tadi? Dia kata tadi dah beli ikan jumpa depa ajak pergi makan kenduri belah ni pun terbaik dulu. Lepas tu dah sampai dah ni pun terbaik dia kata lajak pergi bagan serai belah sat. Dia mai sini kata. Dia boleh sedekah 2-3 biji kat dia buta aja. Orang perempuan tak boleh buat lagu tu. Dia buat tu pun dah berdosa dah. Dia balik mai, dia berhak untuk kena hukuman daripada suami dia. Dia berhak untuk kena. Tapi suami kalau buat lagu tu, isteri tak boleh kata apa. Pasal apa? Pasal suami seperti orang yang merdeka. Tetapi isteri seperti hamba di dalam rumah tu. Setelah kita sedang hakikat orang perempuan terkongkong begitu, janganlah kita membebankan dia dengan mengongkong dia lebih daripada yang syarak benarkan. Jangan sampai macam tu. Baik, dan apakala kita tinggal di dalam berlaki isteri itu, maka maulah lebih baik perangai kita dengan mereka itu. Sebagai suami isteri, hendaklah kita baik perangai dengan isteri ini. Demikianlah disuruh oleh Nabi SAW seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang lebih utama daripada sekalian orang mukmin itu pada imannya ialah yang lebih elok mereka itu pada perangainya. Yang tu dulu. Nabi habaq yang tu dulu. Nabi kata apa? Akmalul mu'minin. Sesempurna orang yang beriman itu ahsanuhum khuluqa. Ialah orang yang baik akhlaknya. Dah, kita nak tengok kita duk mengaji ni. Berkesan ke tidak kita mengaji ni? Tengok perangai kita. Kerana akhlak itu adalah buah kepada ilmu dan ibadah. Kita mai mengaji, kita dapat ilmu. Kalau kita praktis ilmu ni, ilmu yang kita tahu kita praktis, dia akan membuahkan akhlak yang baik. Tapi kalau sekiranya kita duk mengaji, ilmu kita banyak, tapi akhlak kita cemar, maknanya ilmu itu tidak memberi kesan pada kita. Yang ni takut. Yang ni takut. Rasulullah, dia tarbiyah sahabat-sahabat dia. Sehingga kan masyarakat Arab jahiliah pada masa itu kenal. Ini orang Muhammad. Kenal. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi tidak ada uniform khas. Tak ada. Sahabat-sahabat Nabi tak pakai name tag. Tak ada. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada satu tanda pengenalan dalam bentuk pakaian, dalam bentuk yang tertentu. Sebaliknya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dikenali oleh orang lain pada masa itu pada akhlak mereka. Akhlak atau orang kenal, ini mesti orang Muhammad. Pakaian serupa. Nabi, sahabat-sahabat Nabi pakai jubah, pakai serban. Abu Jahal pun pakai jubah, pakai serban. Tak ada apa. Cuma bezanya Nabi SAW pakai kamis, pakai serban. Nabi SAW ada cara dia. Nabi pakai serban, Nabi bagi tahu serban macam mana, ekor dia macam mana, apa semua tu Nabi bagi tahu secara spesifik. Tujuan dia apa? Supaya kita boleh differentiate, boleh nampak beza di antara ini Muhammad punya orang, ini orang lain. Itu sebab hadis Nabi dia main in detail, dia terang satu-satu tu cara lagu mana, pakaian lagu mana. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata kita buat ni pasal apa? Littiba'is sunnah, kerana ikut sunnah. Nampak? Tetapi yang paling penting di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Akhlak ada. Dengan kerana ikut tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa tak buat lagi dah. Bukan sahaja depa tak buat benda haram, bahkan benda makruh pun depa tak buat. Tu sahabat Nabi.
Bukan sahaja benda haram, tetapi benda makruh pun mereka tak buat. Kemarin saya pergi Al-Ustaz, saya singgah semayang di Masjid Mergung. Dan tengok mereka pelekat di papan kenyataan masjid tu. Keputusan Jawatan Fatwa, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah tentang pengharaman rokok. Lama dah. Lama dah Jawatan Kuasa Fatwa Kedah mengeluarkan fatwa tentang haram rokok ni. Lama dah. Tapi tak semua masjid pelekat. Pasal apa? Pasal itu imam masjid pun duk balas juga. Nak pelekat. Nampak? Bukan kita nak bercakap soal hukum haram halal, tapi kita nak bercakap soal akhlak. Akhlak. Elokkah? Kita nak tanya, elokkah hisap rokok ni? Kita letak serban sunnah cantik dah, kita bubuh jubah sunnah cantik dah, kita sangkut janggut sunnah cantik dah, kita bubuh yang tu di mulut kita. Tak cantik. Berhenti buanglah. Sebelum nak berhenti terus ni, slow-slow. Depan orang jangan hisap. Balik di rumah pepak dengan Putin tu sekali telah. Kan? Untuk permulaan. Depan orang mau jaga. Pasal apa? Ini soal akhlak. Kamu pimpinan. Dalam masyarakat pimpinan, dalam jamaah pimpinan, di dalam kamu pimpinan. Orang duk tengok kamu duk pepak putih rokok. Kamu bercakap soal akhlak, kamu bercakap tentang soal tarbiyah Islamiah, kamu bercakap tentang kasih pada Nabi, tapi kamu tak boleh tinggal benda yang Nabi benci. Tidakkah benda ni menyebabkan luput hormat orang pada kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata Islam ialah mengikut apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang Nabi kata dalam hadis dia. Itu Islam. Sesiapa juga yang berjaya membentuk diri dia ikut apa yang Quran kata, ikut apa yang Nabi kata, dia orang Islam. Pasal apa? Dengan mengikut Quran dan sunnah Nabi SAW bermakna dia telah menunjukkan buah ilmu dan buah ibadah dalam bentuk akhlak yang mulia pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata dia, dan pilih daripada orang-orang kamu. Dan pilihan daripada orang-orang kamu ialah pilihan daripada kamu bagi isteri-isterinya pada perangainya. Maka keterangan perangai yang baik bagi suami itu adalah lagi akan datang di dalam beberapa masalah yang akan datang. Dia kata dua tanda nak kenal satu orang itu sempurna ataupun tidak iman dia. Yang pertama, tanda yang pertama ialah akhlaknya baik. Dan tanda yang kedua ialah dia dengan isteri dia hidup hormat menghormati di antara satu sama lain. Itu tanda bahawa dia adalah akmalul mu'minina imana. Orang mukmin yang sempurna iman dia. Mau lagu kita duk pergi rumah dia, kita pergi di rumah dia dengar bini duk marah dia tak siang. Nampaklah hubungan tu tak cantik. Ataupun kita pergi rumah dia, dia lagu duk tunjuk angin dekat bini dia pun tak cantik juga. Tak cantik. Dua-dua kena elok. Dia pun nampak hormat bini dia pun nampak hormat dia. Itu tanda dia mempunyai iman yang sempurna. Bukan kata kita. Ini kata hadis. Hadis Hasan Sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah bercampur sama-sama duduk laki isteri. Dengan perangai baik itu bagaimana ia? Yang dikatakan suami isteri duduk dalam rumah tangga dan dua-dua perangai baik ni macam mana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya di dalam Ittihafus Sadah. Ketahuilah olehmu bahawasanya bukannya makna baik perangai dengan isteri itu menolakkan mudarat daripadanya sahaja. Dia kata, yang kata suami yang baik itu bukanlah semata-mata suami yang boleh bagi security pada bini sahaja. Boleh menolak mudarat daripada isteri. Maknanya dia, bini ni bila duduk dengan dia rasa secure, rasa selamat. Itu di antara tanda suami yang baik.
Isteri kita bila jalan dengan kita, dia rasa selamat kita duk ada tu. Dia rasa selamat. Kalau dia duduk berjalan dengan kita, dia duk berasa kita takut pada dia, ayah ni karut. Kan? Kita pula pergi lagu duduk menyorok belakang dia pula, tolak dia pergi ke depan. Ni leceh. Kan? Dia kata yang dikatakan suami yang baik ini bukanlah semata-mata suami yang isteri boleh tumpang selamat dengan dia. Bukan sekadar itu sahaja. Bahkan menolakkan mudarat daripadanya serta tanggung apa-apa kesakitan daripadanya. Bahkan yang kata suami baik itu ialah suami yang boleh sabar dengan perangai bini dia yang menyakitkan hati dia. Begitu. Dua dia nak abang di sini. Yang pertama, suami yang baik ialah suami yang memang isteri bila berjalan dengan dia, isteri rasa selamat. Yang kedua, suami yang baik ialah suami yang boleh sabar dengan perangai hodoh bini dia. Sabar. Orang perempuan, maklum sajalah. Kan? Dia ada hari dia main mood tak elok, dia ada hari dia macam-macam. Kalau kita boleh jaga apa perangai dia buat pun, kita boleh sabar dan kita boleh perbetul dia elok-elok. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata sesungguhnya orang perempuan dijadikan daripada tulang rusuk yang paling atas. Nabi kata ketahuilah, tulang rusuk yang paling atas itu ialah yang paling bengkok. Nabi kata, hadis sahih. Kalau sekiranya kamu nak betulkan tulang yang bengkok itu dengan kasar, nescaya dia patah. Nabi kata, maka betulkanlah bengkok itu dengan cara yang penuh hikmah. Jenuh lah. Bengkok. Memang dia main tu bengkok dah. Kan? Lagu duk katok dengan martun. Jenuh lah. Jenuh. Nampak betul itu. Jenuh. Nabi habaq dah benda ni. Jadi, kita kena ambil faham dengan benda-benda macam ni. Dan tidak lekas marah pada waktu marahnya. Bila bini nampak marah satu macam, kita jangan duk penat marah lagi. Jahanam rumah tangga. Nampak dia satu macam punya berangin marah, turun start motor pergi ke lembah. Biar pisah. Tak lagi dia sejuk lah. Baik. Janganlah ditinggalkan isteri di rumah dengan tiada diberi nafkah ke atasnya. Jangan sampai lagu tu pula. Tinggal bini. Atas nama apa sekalipun lah. Atas nama dakwah. Tinggal bini. Kalau kita nak tinggal, kita siap semua apa benda dia nak makan, nak minum apa, semua kita tinggal elok dekat dia, kita pi dengan redha dia dan sebagainya. Masya Allah, kita satu orang yang cukup kuat. Kita buat kerja agama dan kita jaga rumah tangga kita. Tapi lagu duk tinggal bini, aku serah hang dekat Tuhan lah. Aku nak pi dah. Anak 5 orang dengan bini seorang, tengok pi duk rabut pokok cenerai manakah. Perak-perak makan pucuk cenerai aja. Tak mau macam ni. Jadi juga dalam masyarakat benda macam ni. Hak reti betul-betul, hak faham ni tak jadi. Ni hak ni duk jadi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada diberi keluar sekali-kali dari rumahnya kerana berjumpa ibu bapa atau ziarah orang yang patut ziarahnya. Jangan sampai macam tu. So kata dia jadi bini kita, hang duduklah rumah ni. Dia kata, abang, bila nak balik pergi rumah mak ayah saya, mak ayah hang tak ada dah dalam cerita kita ni. Oi. Kan? Padanlah dengan pak mentua tu pun. Masa nak menikah dulu, masa duduk nak tentu belanja tu, dia buh sampai 7,000. Kan? Kawan ni kata, sungguhlah saya keluar universiti tapi baru kerja. Baru kerja. 7,000 ni lambat lagi lah nampak gaya. Pak dia jawab balik, dia kata nak buat lagu mana? Dia kata, lah barang mahal. Jadi yang hak laki-laki ni perak kata kunci dalam kepala dia dah. Aku ni bukan nak menikah, tapi aku nak beli barang. Tak apa. Dia balik pergi kat mak pak dia, apa lagu tu lagu ni, korek tahun sikit, dapat 7,000. Ni dia duk anggap nak pergi beli barang ni. Dia pergi beli sungguh. Dapat kat dia, dia kata cerita dia, nama ayah hang, mak hang tak saya sebut. Tak lagi aku bagus punya duk baik dengan hang, aku naik angin. Sebut aja hang aja, aku teringat 7,000 punya cerita. Nampak dah? Itu sebab kita duk baca lama dah. Di masjid ni kita duk baca lama dah. Cerita apa yang kita duk baca ni? Cerita apa pun mau ikut agama. Sebagai orang tua, sebagai bapa, sebagai mak, kita ada anak perempuan, mau ingat satu. Kita bukan nak jual anak kita.
Tapi kita nak tengok anak kita dapat suami yang saleh dan hidup dalam keadaan rukun damai. Bukan soal nak letak berapa ribu dah. Bukan soal anak saya keluar universiti 7,000, anak saya keluar maktab sekian banyak, anak saya keluar ITM sekian banyak. Ini lagu macam nak meniaga. Bila kita ingat macam tu, dia jadi macam tu. Yang ni kena jaga. Contoh Tok Guru Ni Aziz Kelantan. Dia anak perempuan ramai. Dia habaq dalam kuliah dia. Dia kata, hamba bukan nak bagi tahu saja. Kata menikah ni biar letak patuk padan. Dia kata, tapi anak hamba sendiri. Dia kata, nak kahwin esok, hamba akan pastikan hamba tak jual anak. Itu dia. Praktis benda tu. Kita mengaji ni susah. Bukan kata senang tak. Mengaji ni susah. Dengan kerana susah tu lah tak semua orang boleh main. Ada orang boleh main. Boleh main, nak praktis lagi susah. Nak mengaji tu dah satu tangga susah dah. Ada orang boleh lepas anak tangga tu, boleh mengaji. Dah mengaji ni, nak amalkan pula ilmu yang ada tu, lagi satu tangga susah. Ada orang boleh mengaji, boleh amal, nak ikhlas pula susah. Allahu Akbar. Tangga cukup tinggi. Walaupun kita sebut 3 anak tangga, tapi satu-satu anak tangga tu cukup tinggi. Dan kita tak kena gaya, gagal nak naikkan anak tangga tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jangan sampai bila kita dah berumah tangga, satu macam punya kita dok kontrol isteri kita ni, sampai nak ziarah mak bapak dia pun kita tak bagi. Dan jangan pula ditahan dan disedikitkan amat pada belanjanya. Dan jangan diluaskan amat. Bahkan biarlah atas patut kadar upaya dan menasabah dengan makamnya. Jangan terlampau-lampau kedekut. Jangan terlampau-lampau easily spend duit. Bagi duit hampirlah belanja apapun. Jangan begitu. Agama kata apa? Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkara itu, kita ambil yang sederhana. Sederhana aja. Apa hal pun sederhana. Semangat sederhana. Jangan duk tak tentu punca. Sederhana. Dalam apa hal pun jangan lebih-lebih. Agama tak suruh melampau-lampau di dalam satu-satu benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau diperbuat yang demikian itu, tertolaklah mudarat daripadanya. Dan jikalau menyalahi perbuatan yang demikian, nescaya mudarat ia. Boleh jadi rosak perangainya yang membawa kepada perkelahian semata-mata. Kalau kita buat betul-betul, ambil yang sederhana, cantik jadinya. Tapi kalau kita duk rumbu buat satu macam, kita nak jumpa malapetaka selepas dia. Dia kata ada pun menanggung kesakitan daripadanya, maka ia itu jika menjawab ia akan apa teguran suami, maka jangan lekas marah. Orang perempuan dia jenis tu. Tak semua, tapi banyak macam tu. Kita tegur, dia nak jawab. Tak banyak sikit dia jawab. Kita kata-kata awak ni sampai tiap-tiap hari duk kena masak tumis petai ni. Dia jawab. Dia kata dah duk beli petai? Jawab. Dia jawab. Pegang. Lagu tu. Tambah kita pergi letak dia sebagai orang salah. Lebih-lebih lagi dia nak menjawab. Bila dia jawab, kita dah tentu dah naik marah. Kontrol marah tu. Maka boleh tunjukkan dia jalan yang betul. Yang menerima pada akalnya. Dan jika menjadi marah ia dengan sebab perkataan suami, jangan lawan akan dia dengan marah. Bahkan kalau patut didiamkan, maka diamkan sahaja. Lagu tu. Kalau kita tahu dah, isteri kita tahu lah. Dia ni, kalau dia kita lawan dengan keras lagi, dia nak jadi satu macam. Tak sah lah. Tak sah pilih jalan tu, pilih jalan lain. Buat sengap je, buat tak tahu je. Dia ambil surat abang baca. Dia duk tengok kita tak lawan, dia lagi nak menjadi belah. Kan? Tengok orang duk bercakap buat pekak badak. Dia kata, pekak-pekak lah, buat tak tahu je, buka surat abang baca lagi. Dia lagu main duk tepuk surat abang kita baca pula, perut main ke muka kita. Astagfirullahalazim. Boleh ke lagu tu? Tepuk surat abang. Okey, sudah zaman aku sabang habis dah, kata lipat surat abang tak tepi, main sini hang kata. Nanti kena. Orang perempuan pun janganlah lebih-lebih. Bila dah nampak kita ni dah slow down, hang jangan duk cari pasal. Cerita dia macam tu. Kan? Dia cerita lagu tu lah, main tarik tali lah benda ni. Nampak kau nu tarik kuat, lepas happy bagi dia terlentang, tak tarik main balik. Lagu tu cerita dia. Lagu doa ajang itik penang pula lah. Kan? Semua pengalaman benda ni.
Dia kata, dan jikalau ada ubat sejuknya dengan perkataan atau dengan kelakuan yang tiada tertegah pada syarak, maka perbuatkanlah. Kalau ada ubat sejuk dia, sama ada dengan perkataan, pergi pujuk dia. Ataupun dengan kelakuan, dengan cara kita sengak. Dia buat tak tahu gitu aja. Maka buatlah cara tu. Maka itulah setengah daripada perangai yang baik dengan isteri itu. Demikianlah Nabi SAW dengan isteri-isterinya telah menjawab apa-apa tegurannya. Nabi pun bini jawab juga. Bukan kata kita. Nabi pun bila tegur bini, bini jawab. Pasal apa? Pasal Nabi tu pun orang. Bini dia tu pun orang. Dengan kerana orang lah, maka jadi macam tu. Dia kata, dan ada cerita di dalam hadis-hadis. Adalah isteri-isteri Nabi SAW telah menjawab apa-apa tegurannya. Memang sabit dengan hadis cerita, isteri Nabi pun menjawab. Dan ada ditinggalkan oleh seorang daripada isterinya, daripada setidur dengan dia, daripada siang sampai malam. Itu dia. Bukan setakat lawan cakap, ajak tidur tak mau. Ada juga isteri Nabi yang buat macam tu dekat Nabi. Dan begitu juga telah menjawab oleh isteri Sayyidina Umar akan apa teguran Sayyidina Umar sendiri. Maka berkata Sayyidina Umar baginya, wahai perempuan yang jahat, adakah engkau jawab teguran aku? Umar panggil perempuan jahat tu. Kan? Dia tegur bini dia jawab. Dia kata, "Hei, perempuan jahat." Dia kata, "Hang nak lawan aku kah?" Sayyidina Umar tanya. Maka jawab isterinya, "Apa tidak aku jawab?" Sedangkan isteri Nabi lagi menjawab teguran Nabi. Yang kata bini Sayyidina Umar, kan? Tambah bini Umar kita ni. Kan? Lagi takkanlah dia naik ketam atas kepala lelaki dia. Bini Sayyidina Umar, dia jawab macam tu. Apa nak herannya? Dia kata, aku jawab awak salah. Dia kata, bini Nabi pun jawab. Dia kata, lagu tu. Padahalnya Nabi SAW itu lebih baik daripada engkau. Tu dia cabar pula lagi. Cabar pula. Bini Sayyidina Umar. Cabar lagi. Nak kira hang dengan Nabi, dia kata Nabi jauh lebih baik daripada hang. Dia kata, Nabi yang baik tu pun bini dia jawab. Ni hang, dia kata. Dia buat jebeh mulut tu lagi kita nak naik angin. Itu dia cerita dia. Dan diriwayatkan bahawasanya telah menolak seorang daripada isteri Nabi SAW akan dada Nabi. Maka dijerkah akan dia oleh ibu isteri itu. Isteri Rasulullah SAW. Rasulullah pergi dekat dia, tolak dada. Tolak dada Nabi sampai melayah ke belakang. Nabi ni tak kata apa. Mak mentua menjerit. Mak mentua jerkah. Maka sabdanya, yakni sabda Nabi SAW, biarkan. Kerana lebih daripada itu pun ada memperbuat isteri-isteriku ke atasku. Nabi kata tolak dada ni sikit lah. Lebih pada ni boleh perbuat lah. Apa dia tak tahu. Wallahualam. Apa dia? Tu dia. Kita tak pernah kena tolak dada kan? Kira okey lah kita ni. Boleh lah. Kira boleh tahan lagi lah. Nabi kena uji sampai macam tu. Nabi tu okey lah, isteri tu. Dia main mood tak baik lah agama kot. Tolak Nabi. Mak mentua tengok jerkah. Kan? Baik. Dan ada berlaku di antara Rasulullah SAW dengan isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pertengkaran sehingga datang masuk kepada keduanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau menghukum dan mau mendengar kalam antara Rasulullah dan isterinya itu. Nabi pernah bertengkar dengan isteri dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tegur macam ni, Aisyah jawab macam ni. Nabi kata macam ni, Aisyah jawab macam ni, sampai jadi hangat. Sampailah pak mentua Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapa Sayyidatina Aisyah, mai ke rumah. Mungkin ada orang pihak pun kata Nabi dengan Aisyah duk bertengkar. Abu Bakar dengar macam tu, Abu Bakar mai ke rumah. Sampai sahaja Sayyidina Abu Bakar di rumah, dia nak selesaikan pergaduhan di antara Rasulullah dengan isteri ni. Dia nak dengar alasan dua-dua orang pasal apa jadi macam ni. Maka sabda Nabi SAW kepada isterinya, bercakaplah engkau dulu wahai Aisyah, ataupun aku bercakap dulu. Nabi kata dekat Aisyah, hang cakap, cerita dekat bapa hang, apa dia, apa pasal yang jadi bertengkar sampai macam ni. Kalau hang tak mau cakap, bagi aku cakap. Nabi kata macam tu. Maka jawab Siti Aisyah, berkatalah engkau dulu, tapi jangan engkau kata bohong. Boh cabai melaka di mulut begitu. Kan? Nabi bagi
Ladies first. Kan? Nabi ni kira orang perempuan dululah. Lah hang cakap dulu. Cakap dulu apa nak beritahu ni bapa hang dah mai, beritahu dekat dia. Apa punca kita bertengkar hari ni beritahu. Aisyah pula jawab lagi. Dia kata tak apa. Hang cakap dulu tapi jaga jangan duk bohong. Amboi. Layak ke kita kata dekat Nabi jangan bohong? Tu soalannya, layak ke kita kata macam tu jangan bohong? Hang tu siapa nak kata dekat Nabi? Begitu. Bila didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan perkataan puterinya Sayyidatina Aisyah itu demikian, maka sudahlah naik marahnya, lalu bangkit dia pergi menampar dan menyepak muka Siti Aisyah. Tu baca pun lagu tampang jugalah. Ya, ha? Abu Bakar As-Siddiq bila dah sampai depan tu, dia okey lah ni bagi penjelasan pasal apa yang sampai bertengkar macam ni. Nabi kata, Aisyah bagi tahu dekat bapa hang. Aisyah kata, hang bagi tahu tapi jaga jangan bohong. Abu Bakar dengar Aisyah kata dekat Nabi jangan bohong. Mana boleh macam ni? Dia sendiri ni hormat Nabi ni tak tahu nak abang macam mana. Dia tu Abu Bakar tu punya hormat Nabi tak tahu nak abang macam mana. Dia sanggup habis segala-gala untuk Nabi. Tiba-tiba anak dia kata dekat Nabi hang jangan bohong. Bangkit pang bagi sekali atas pipi anak dia. Sampai berdarah mulutnya. Ni dalam kitab ni. Sampai berdarah mulutnya. Aisyah berdarah mulut kena tampak, kena sepak dengan bapa dia sendiri. Dan katanya, hai yang bermusuh sendiri, adakah Rasulullah itu berkata dengan tiada sebenar? Dia pang bagi sekali berdarah mulut. Dia kata, dia kata orang yang pemohong diri sendiri. Dia kata, tak sedap ke diri hang dapat suami macam ni punya baik, hang nak kata macam ni. Orang yang tak sedap ke diri. Abu Bakar kata, adakah kamu ni tak yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang hanya bercakap benar? Maka menangislah Aisyah radhiyallahu anha, ditampar oleh bapaknya itu dan lari dia minta berlindung, yakni minta tolong dan minta lindung dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari hero tu juga. Pak dia mepang kata sekali, terus bagi amaran ketak-ketak tangan. Oh, hang selama ni tak percaya kata Rasulullah ini satu orang manusia yang tidak pernah cakap bohong. Dengar pak dia marah lagu tu pula, penampak dah kena dah, darah duk meleleh dah, bangkit nak lari pergi mana? Lari pergi belakang Nabi juga. Tidur menyorok belakang Nabi. Dan duduk ia di belakangnya. Pergi duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiadalah kami kehendaki engkau akan ini. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kalau macam ni nak main masuk campur sampai nak tampang bini aku, tak salah. Gitu. Maksudnya Nabi kata bukan ini cara menyelesaikan masalah. Gitu maksudnya. Tu Nabi tu. Nah, patut dia mau lari. Bila main menyorok belakang dia lari. Bagi tak boleh menyorok. Kena buang sedah lagi ke apa ke? Baru padan dengan hang buat tadi ni. Tapi dah, Nabi ini gentleman. Tu yang kata gentleman. Dia tak bertindak mengikut rasa. Dia tak bertindak mengikut nafsu. Tetapi Nabi ini pertimbangan dia wahyu. Itu dia. Dah bini buat macam tu dah kat dia. Lari main menyorok belakang dia. Dia defend balik bini dia. Dan dia pun tak maki bapa mentua dia. Dia cuma kata dekat bapa mentua dia. Dia kata, kami tidak perlukan tindakan yang macam ni untuk selesaikan masalah kami. Habis, selesai masalah tu. Baik, masalah dia kata menanggung derita akan sedikit kesalahan isteri masa bergurau dan bermain-main dengan dia. Wallahualam. Lepas ni kita masuk macam mana yang dikatakan sabak di atas masalah yang diberikan oleh isteri pada kita ni. Sabak macam mana? Wallahualam. Dan untuk makluman tuan-tuan, dalam jadual kuliah bulanan kita bulan ni yang kita edarkan, kita dah masuk dah dalam tu. Kita dah masuk dah address apa nama homepage kita. Kita pun lancar dah. Itu dia minta, tanya ustaz nak lancar di hotel mana. kita lancar di masjid sudah kita. Lagu tu aja. Kita dah buka satu homepage kuliah-kuliah pengajian kita. Lepas ni tuan-tuan tak apa duduk sekitar kawasan ni. Bagi orang-orang yang duduk di sekitar kawasan yang jauh daripada kita, daripada Kuala Lumpur bawa pi sampai ke Johor, sampai ke mana depa duk minta kita pi, kita tak ada masa nak pi. So kita bagi kemudahan pada mereka, kita online. Kita punya kuliah pengajian, kita bubuh dalam satu homepage. Kalau tuan-tuan ada internet, boleh balik explore.
Buka tengok address dia, kita tulis di jadual kuliah bulanan kita yang bulan akan datang punya, bulan September. Buka apa nama file tu, dia akan keluar. Homepage kita nama Al-Hidayah. Al-Hidayah. Kita masuk dalam tu beberapa benda, di antaranya jadual kuliah bulanan. Nanti tuan-tuan yang ada internet di rumah, tak payah main duk berebut dah. Apa nama jadual di masjid ni, kita pun dengan gawat ni nak siap belanja sikit. Kan? Kita buat jadual sikit-sikit sudah lah lepas ni. Selebihnya tuan-tuan boleh ambil daripada internet. Tuan-tuan boleh ambil daripada internet, kita dah masuk jadual kuliah kita di sana. Okey. Kemudian pula kuliah pengajian di setiap masjid yang kita mengajar, kita ada. Kita masuk dalam bentuk baca kitab. Tulis balik ni, isi kitab yang kita duk baca ni, kita tulis balik. Mai tang tempat-tempat yang susah nak tulis. Bila mai tang saya hurai ni, bila saya terang ni, nak tulis lagu kok bahasa nu susah. Kan? Kita dengan lagu duk terang, kata mengkelan, duk terang apa tu susah. Bila mai tang susah, kita buat gambar speaker. Tuan-tuan cuma pi dekat speaker tu, klik dia. Tuan-tuan dengar suara saya. Jadi lepas ni suara saya nanti pi sampai ke England, sampai Amerika macam tu. Kan? Jadi alhamdulillah. Kita ada bukan ada apa. Tujuan kita satu aja, nak memperkayakan sumber rujukan Islam bagi umat Islam di mana juga mereka ada. Tujuan kita yang tu aja. Dan apa nama, kita ada kawan-kawan yang duk tolong bantu kita dalam bab-bab ni semua, duk masuk ni semua, kita buat masuk kuliah pengajian sekali dengan sistem audio. Kemudian kita ada buat satu ruangan untuk audio sahaja. Audio sahaja ni yang mukadimah kita duk baca masa sebelum baca kitab, kita start dengan mukadimah 1-2 hadis. 1-2 hadis tu kita masuk dalam dalam satu kumpulan audio. Tuan-tuan boleh buka audio tu, tengok nak dengar apa, kisah mengenai apa, klik. Tunggu saat dia download suara kita, saat lagi dia akan keluar suara kita, tuan-tuan boleh dengar macam dengar kaset juga. Jadi alhamdulillah atas bantuan kawan-kawan kita yang ada, kita berjaya buat satu homepage untuk memperkayakan sumber rujukan Islam kepada orang-orang yang ada. Tak semua orang boleh main masjid. Ada orang dia kesuntukkan masa sangat-sangat dan dia hanya boleh duduk di pejabat, boleh duduk di rumah pada lewat malam. Bagi orang-orang yang macam ni, mereka boleh dapat maklumat tentang Islam, tentang pengajian ilmu dan sebagainya daripada internet. Tuan-tuan kalau marah internet, tuan-tuan boleh marah saja. Benda tu tetap landa mai kat kita juga. Jadi cara yang kita nak kena fikirlah satu aja. Macam mana cara kita nak menghadapi kebanjiran berita-berita palsu dalam internet. Macam mana cara? Cara dia, kita kena lawan balik. Kita bawa keluar hak kita punya. Bagi dalam internet supaya orang boleh ambil manfaat daripada dia. Dan semua orang yang membantu dalam kerja-kerja ni pun tidak ada sebarang bayaran apa-apa. Semata-mata mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kita try buat. Daripada sehari ke sehari kita duk fikir macam mana nak improve pengajian agama ni. Nak bagi orang minat. Nak panggil Rabbani mai dulu sebelum kita baca kitab, tak menasabah sangat. Kan? Nak panggil Rabbani mai menyanyi dalam masjid ni habis semua, lepas tu kita baca kitab, tak menasabah sangat. Dan sebenarnya pun yang mai orang tu aja. Orang tu aja. Jadi kita duk fikir macam mana cara kita nak bagi orang mai, orang dengar apa yang Quran kata, apa yang hadis kata, bukan apa yang ustaz kata. Sebab ustaz ada hari dia tersilap. Tapi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari yang dia buat silap. Tidak ada hari. Allah dan Rasul tidak buat silap. Jadi kita mai, kita nak dengar apa yang Allah, apa yang Rasul kata. Kita minta kepada sahabat-sahabat semua, orang Islam semua support kita dalam bab ni. Support. Jangan cari jalan nak merosakkan kita, tapi bantu kita supaya kita dapat memperkayakan benda ni. Kalau tuan-tuan ada benda-benda apa yang baik yang tuan-tuan rasa perlu untuk di-highlight di dalam internet, bagi mai kat kita. Kita nanti tengok dulu, bagus tak bagus. Kalau betul-betul bagus dan sebagainya, kita nanti masuk di dalam ruangan kita. Biar ruangan kita ni menjadi ruangan pilihan. Kita mula lancar pada 11 hari bulan Ogos. Sampai semalam saya cek tengok visitors dah 800 lebih dah. Maknanya orang yang nak, orang duk tunggu benda ni. Orang duk tunggu. Daripada 11 bulan sampai semalam 800 orang dah. Itu orang baru duk tahu. Orang tak tahu lagi. Orang baru duk tahu. Kita harap orang akan mencari Islam. Di mana juga ada Islam, mereka akan cari. Dan Islam hari ini tak mesti ada di masjid sahaja. Kita nak memperbanyakkan tempat-tempat yang Islam boleh duduk. Kita tak mau musuh Islam memanfaatkan teknologi yang ada, dan kita habis masa dengan duk maki aja. Tapi kita tak ada benda nak buat untuk melawan balik apa yang mereka duk buat. Pakat-pakat tolong. Benda ni pakat-pakat tolong. Pakat-pakat buka homepage bagi banyak pun tak apa. Kan, bagi orang buka aja, orang akan jumpa bahan-bahan Islam ada di sana sini. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni
ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.